sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Abdurrahman dan saya akan membentangkan tentang Laboratory Flakiness and Elongation Index of Aggregates. Dalam menjalankan ujian Flakiness dan Elongation Index of Aggregates, kita memerlukan alatan dan bahan seperti standard thickness gauge, standard length gauge, IS sieves, dan electronic balance. Prosedur yang pertama untuk menjalankan flakiness index test, pertama sekali ambil aggregate dan letakkan di dalam IS sieve. Selepas itu ayak aggregate tersebut menggunakan electronic balance. Setelah aggregate dipisahkan jenis-jenis ketebalan mengikut IS sieve, ambil aggregate minimum 200 biji untuk diuji dan timbangkan aggregate tersebut. Seterusnya, setelah aggregate tersebut telah dipisahkan mengikut ketebalan IS sieve, ukur setiap ketebalan aggregate tersebut menggunakan alat thickness gauge. Lebar slot yang digunakan mestilah dari dimensi yang ditentukan dalam penentuan saiz ketebalan ukuran melalui thickness gauge. Prosedur terakhir, timbang bahan aggregate yang melepasi thickness gauge dengan ketepatan sekurang-kurangnya 0.1% sampel ujian. Bagi prosedur elongation index of aggregate, prosedur pertama ialah ayakkan sampel aggregate melalui IS sieve dan goncangkan dengan menggunakan electronic balance. Setelah itu, ambil aggregate minimum 200 untuk setiap ketebalan yang dilalui oleh IS sieve tersebut untuk diuji dan timbangkannya. Setelah itu, untuk memisahkan aggregate tersebut, setiap panjang aggregate tersebut hendaklah diukur menggunakan standard length gauge. Panjang aggregate tersebut mestilah melepasi kepanjangan slot di dalam standard length gauge tersebut, dan juga mestilah dari dimensi yang ditentukan dalam penentuan saiz panjang ukuran setiap aggregate. Akhir sekali, timbang bahan aggregate yang melepasi panjang di standard length gauge tersebut dengan ketepatan sekurang-kurangnya 0.1% sampel ujian. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk menjalankan ujian AIV, peralatan utama dalam uji kaji ini adalah impact machine test yang terdiri daripada mangkuk silinder yang berdiameter 102 mm dan tinggi 50 mm. Ia juga mempunyai pengetuk besi seberat 14 kg yang boleh diangkat setinggi 380 mm. Sampel ujian yaitu aggregate yang diambil dan diayak menggunakan ayakan bersaiz 12.5 mm dan 10 mm. Sampel yang melepasi ayakan bersaiz 12.5 mm dan tertahan pada ayakan 10 mm diambil dan dikeringkan ke dalam oven selama 4 jam. Setelah itu, sampel tersebut dimasukkan ke dalam mangkuk silinder sebanyak 3 lapisan, di mana setiap lapisan perlu hentakan bekas dengan menggunakan rod sebanyak 25 kali hentakan. Kemudian, ratakan bahagian atas dan timbang sampel tersebut serta labelkan ia dengan WY.
Letakkan silinder dengan sampel tersebut pada impact machine test dengan cermat dan pengetuk besi dilepaskan ke atas sampel sebanyak 15 kali secara konsisten. Seterusnya, keluarkan sampel yang hancur dan ayakan dengan ayakan yang bersaiz 2.36 mm. Sampel yang terlepas dari ayakan 2.36 mm ditimbang untuk dapatkan berat W2. Setelah bacaan dibuat, analisis boleh mulah dijalankan. Nilai aggregate impact value atau AIV boleh diperolehi dengan membahagikan W2 bahagi WY didarabkan dengan 100%. Uji kaji ini dijalankan kepada dua sampel yang lain dan purata nilai AIV boleh diperolehi. Jalankan uji kaji ini dengan cermat dan berhati-hati dan pastikan Anda sentiasa menjaga keselamatan ketika berada di bengkel. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Azwan bin Suhadi. Halo, nama saya Azwan, kelompok matriks 07 IKX 19 F1096. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang Sport Speed Study. Sport Speed Study digunakan untuk menentukan taburan kelajuan aliran lalu lintas di lokasi tertentu. Data yang dikumpulkan dalam Sport Speed Study digunakan untuk menentukan persen kelajuan kendaraan yang berguna dalam membuat banyak keputusan yang berkaitan dengan kecepatan. Terdapat dua kaedah yang digunakan. Yang pertama, automatic. Yang kedua, manual stopwatch. Antara peralatan dan keselamatan yang diperlukan semasa menjalankan kajian ini seperti laser gun. Ini adalah contoh laser gun. Yang kedua, radar gun. Yang ketiga, measuring wheel untuk kaedah manual. Yang keempat, safety events. Semasa menjalankan kajian ini, cobalah bersembunyi atau meletakkan diri Anda sebaik mungkin sehingga kelajuan kendaraan tidak terpengaruh oleh penampilan dan aktiviti pengumpulan data Anda. Ini adalah cara-cara kerja Sport Speed dijalankan. Arahkan laser gun kepada arah kendaraan yang bergerak dengan menekan trigger untuk mendapatkan jarak dan had laju kendaraan. Ini adalah cara untuk menggunakan radar gun. Ini adalah penggunaan secara manual dengan menggunakan measuring wheel. Jarak untuk spotlight mestilah lebih kurang daripada 100 meter. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulfikar bin Mansur. Hari ini saya akan terangkan tentang intersection volume study. Intersection sering dikira secara manual untuk memerhati pergerakan ke arah yang berbeza dengan betul. Pemerhati juga mesti berada pada kedudukan yang betul untuk melihat pergerakan yang dikira. Kerantangan ini dikira semasa mereka meninggalkan persimpangan. Ini kerana ianya memudahkan untuk melihat pergerakan dengan tepat.
Bagi pemerhati yang tidak berpengalaman, mereka tidak dibenarkan untuk menghitung atau mengklasifikasi lebih daripada satu pergerakan utama atau dua gerakan kecil secara serentak. Hal ini karena pemerhati yang tidak berpengalaman akan melakukan banyak kesilapan akibat kesibukan pergerakan. Bagi pendekatan multiline yang banyak digunakan, hal ini memerlukan pemerhati yang berasingan untuk jalan yang berasingan.